Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, untuk video kali ini saya nak cerita tentang seorang gelandangan yang mana dulu dia ni tak pernah solat, tak pernah mengaji Al-Quran, tak pernah puasa dan tak pernah mendengar kuliah ke apa semua, tak pernah masuk sekolah. Okey. Pada satu ketika dahulu saya masuk di sebuah sekolah kan. Kemudian saya ada berjumpa dengan ramai budak-budak yang mana dekat sekolah tu ada anak yatim, ada golongan asnaf, ada golongan yang tidak berkemampuan lah, boleh katakan masuk sekolah tu. Kemudian ada seorang budak junior ni yang baru berjumpa. Abang nama apa sekian-sekian kan, dia tanya. Kemudian dia pun sebutlah kepada saya kan. Dia sebut, abang nak tahu tak macam mana kisah kehidupan saya masa saya kecil-kecil dahulu. Dia tu umur dalam 13 tahun ataupun 14 tahun macam tu lah lebih kurang. Lepas tu dia pun cerita, saya ni bang dulu kan, saya hidup dengan mak saya kan. Saya dengan mak saya ni kiranya gelandangan lah di Kuala Lumpur, di Bukit Bintang sana. Okey, kehidupan kita orang ni dalam 12 tahun kami duduk macam duduk tepi-tepi lorong kan, duduk dekat tidur tepi tong sampah, macam itulah kehidupan kami bang. Lepas tu dia pun ceritalah, masa dia cerita tu memang air mata dia tu memang mengalir kan. Sampai saya dengar pun dengar macam sedih kan, walaupun kita tak duduk di tempat dia kan, tapi kita dengar dengan mata hati yang terbuka lah boleh kata kan. Kemudian dia kata, saya pada setiap hari kan, saya bangun pagi masa orang azan subuh tu, saya bangun kan. Saya bangun, saya tengok je orang pergi solat subuh kan. Ramai orang pergi solat subuh dekat Masjid Kuala Lumpur. Saya nak pergi tapi mak saya tak bagi kan. Mak saya cakap, baju kita kotor tak boleh pergi masjid, nanti orang halau. Nanti Allah marah kalau pergi dengan baju kotor kan. Sebab dia ni budak, dia tak tahu apa-apa lagi. Dia dengar cakap mak dia, dia taat kepada mak dia. Dalam hati dia ni disebut kan, abang saya ni dulu kan, saya dulu memang saya nak sangat-sangat solat, tapi saya tak pandai kan. Tapi tak ada pun orang ajak saya pergi solat. Saya nak solat, saya nak puasa, tak ada orang ajar pun saya. Tapi alhamdulillah, lepas saya masuk sekolah ni, saya dah kenal apa itu solat. Saya dah tahu macam mana nak puasa. Saya dah tahu macam mana cara nak baca Al-Quran. Saya dah tahu segala-galanya lepas mana saya ni masuk ke sekolah ni. Kemudian dia ceritalah pengalaman yang paling dia tak boleh lupakan. Masa tu dia cerita, waktu yang dia paling seronok adalah waktu raya. Raya puasa, raya haji. Dua ni paling dia seronok. Dia cerita seorang pakcik kan, pada setiap tahun akan berjumpa dengan dia, akan bagi baju raya baru kan, akan bagi songkok untuk dia pakai pada hari raya. Kemudian dia cerita juga masa hari raya tu ramai sangat-sangat orang datang bagi duit raya. Masa tu dia budak, memang dia suka kan. Dia lari jumpa pakcik, suruh berhenti nak bagi duit raya ni. Dia orang pun ramai-ramai beratur nak ambil duit raya. Memang seronok kan. Kemudian masa dia cerita lagi kan, semakin lama dia cerita semakin sedih dia. Saya tak suruh dia cerita, tapi dia nak cerita, alhamdulillah tak apalah kan. Kita dengar kan, kita dengar luahan hati orang. Hari ni kita dengar luahan hati orang, satu hari nanti mana tahu orang pula dengar luahan hati kita kan. Macam tu lah lebih kurang. Satu ketika tu saya tertanya-tanya lah juga kan, kenapalah hidup aku ni macam ni kan. Kenapa aku dengan mak aku je jadi macam orang susah, orang tidur tepi jalan kan. Dia seronok, kawan saya ni dia seronok tengok orang lain kan, yang mana ada mak ayah, pimpin mak ayah kan, pergi masjid, pergi raya bersama-sama, pergi jalan cari barang dekat Kuala Lumpur. Dia memang seronok kan. Kadang-kadang dia sedih, dia cakap dekat mak dia, mak boleh tak mak kalau kita beli mainan tu? Mak boleh tak kalau kita pergi jalan-jalan kat situ? Dia selalu cakap kat mak dia, tapi sebabkan dia ni tak berkemampuan kan, mak dia selalu pesan kat dia, Dek,
kita kena sabar kan. Allah uji kita, kita tak senang macam orang lain senang kan. Mungkin satu hari nanti kan ada pahala yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Mak dia selalu pesan macam tu kepada dia. Dia cerita dah. Kemudiannya 2-3 tahun dia duduk situ, dia boleh dah membaca Al-Quran kan. Dia baca Al-Quran tu habis dalam masa 2 tahun je. Kemudian tahun yang ketiga ataupun tahun keempat tu dia dah boleh panggil hafal Al-Quran. Okey, tahun ke-6, tahun ke-7 kan, dia mula start dah slow-slow baca kitab kan. Dia baca kitab kan, dia belajar. Dia ni memang rajin. Orang tidur pada waktu malam 10.30 sampai pukul 5 pagi. Dia tak, dia tidur sampai pukul 3 pagi saja. Dia belajar. 3 pagi tu dia bangun 3 pagi sampailah pukul 5.30. Dia solat tahajud. Dia selalu cerita, bang kan, saya waktu malam saya selalu doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kekayaan. Aku nak jadi orang yang baik. Aku nak jadi orang berilmu. Dia selalu doa. Semoga doa dia ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala dan jadi apa yang dia nak untuk satu hari nanti. Kalaulah dia minta nak jadi kaya, semoga Allah jadikan dia ni orang yang kaya yang mana boleh membantu pula orang lain. Kalau dia doa dia nak jadi orang berilmu, mudah-mudahan dengan dia ada ilmu, dia boleh mengajar pula orang lain ke arah kebaikan. Kesimpulan untuk video kali ni kan, kalau kita tengok ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang orang susah, yang tidak berkemampuan, tolonglah mereka kan, bantulah mereka apa yang kita mampu kan. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.